Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya Ketua Polis Negara membuat satu lagi pendedahan ataupun pengumuman terkini yang pasti mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan kepimpinan Perikatan Nasional serta PAS. Kita juga tahu baru-baru ini berkaitan dengan isu 3R yang mengaitkan nama Presiden PAS. Dikatakan siasatan ucapan Abdul Hadi lengkap dihantar kepada Peguam Negara. Satu artikel dari My Metro ataupun hmetro.com. PDRM, Polis Diraja Malaysia, sudah melengkapkan siasatan berhubung ucapan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa menyentuh isu 3R, agama, kaum diraja dengan mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, kertas siasatan terbabit sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Kertas siasatan ke atas Abdul Hadi sudah diserahkan kepada Peguam Negara pagi tadi, katanya ketika ditemui di Majlis Penutup 4th National Forensic Symposium for Law Enforcement 2023 di Maktab PDRM Ceras di sini hari ini. Saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, terdahulu Harian Metro melaporkan Abdul Hadi selesai memberikan keterangan kepada pihak polis di Pejabat PAS Pusat di Jalan Raja Laut pada 12.30 tengah hari pada 4 September. Keterangan berkenaan diambil bagi membantu siasatan berhubung ucapan Abdul Hadi yang dipercayai mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar pada minggu lepas. Susulan itu, PDRM mengesahkan selesai merakam keterangan Abdul Hadi di pejabatnya di Jalan Raja Laut, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Nah, persoalan yang timbul, adakah Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, berkemungkinan ataupun berisiko untuk dikenakan Akta Hasutan? Nah, itu menjadi persoalan. Sebanyak 24 soalan dikemukakan kepada Abdul Hadi, namun beliau hanya menjawab 5 daripada soalan itu, manakala baki soalan akan dijawab di mahkamah. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Razaruddin mengesahkan sudah menyerahkan kertas siasatan terhadap Tun Mahathir Mohamad yang didakwa menghina institusi diraja kepada Jabatan Peguam Negara pada Selasa lalu. Nah, dua nama pemimpin yang terkenal, Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir, yaitu bekas Perdana Menteri, kedua-dua siasatan terhadap kedua-dua pemimpin ini, di mana kertas siasatan sudah diserahkan kepada AGC ataupun Jabatan Peguam Negara. Artikel ini pada September 7, 2023. Nah, saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah Hadi Awang dan Tun Mahathir berkemungkinan boleh dikenakan tindakan undang-undang? Sebab ini adalah berkaitan dengan isu yang amat serius, yaitu isu 3R. Tonton dan puan, artikel hari ini dari My Metro, siasatan ucapan Abdul Hadi lengkap dihantar kepada Peguam Negara, dan begitu juga nama Tun Mahathir, siasatan ke atas Tun Mahathir juga sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu lagi artikel mengesahkan, saya boleh katakan seorang pemimpin yang terkenal, saya boleh katakan salah satu public figure, tetapi disahkan telah didakwa kerana rasuah. Satu artikel dari Buletin TV3.my, bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP, didakwa di Mahkamah Session atas 46 tuduhan menerima suapan berjumlah RM70.600. Artikel ini pada 7 September 2023, bekas Ketua Polis Daerah didakwa
46 tuduhan rasuah. Bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, didakwa di Mahkamah Session. Dalam artikel ini, semua suapan didakwa diterima daripada beberapa pengusaha pusat urut bagi mengelak dikenakan tindakan. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Faisal Muhammad Azmi. Tertuduh diwakili dua peguam diketuai Datuk Bok Arumugam. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM25.000 serta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan hingga pembicaraan kes selesai. Tertuduh juga dilarang mengganggu saksi. Pengurusan kes ditetapkan pada 15 November depan. Nah, tuan-tuan dan puan, bagi saya ini satu lagi keputusan yang amat mengejutkan. Disahkan bekas Ketua Polis Daerah didakwa 46 tuduhan rasuah dan akhirnya didakwa di mahkamah. Artikel dari Buletin TV3.com, Buletin TV3.my, bekas Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, didakwa di Mahkamah Session atas 46 tuduhan menerima suapan berjumlah RM70.600 dan jumlah suapan ini ataupun nilai duit ini bukan satu jumlah yang sedikit. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dalam pada itu, dua juru bahasa mahkamah mengambil masa hampir sejam untuk membaca ke semua 46 pertuduhan. Tertuduh didakwa menerima suapan antara RM100 dan RM5.600 secara dalam talian antara Mac 2019 sehingga Januari 2023. Bagi saya ini satu lagi pendedahan amat mengejutkan dari SPRM kepada seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Satu kejutan di mana nama Najib Razak ataupun bekas Perdana Menteri yang kini menjalani hukuman penjara. Ada beberapa kepimpinan politik menyatakan Najib Razak patut dibebaskan. Ada yang kata Najib Razak patut habiskan semua 12 tahun di penjara menjalankan hukumannya tanpa dibebaskan. Nah, akhirnya Khairi Jamaluddin ataupun KJ bersuara dan ini pasti mengejutkan kepimpinan PHBN terutamanya Barisan Nasional. Satu artikel dari Sinar Harian, Najib wajar dibebaskan untuk kuatkan gabungan BNPH, kata Khairi Jamaluddin. Dalam berita ini, bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar mencadangkan supaya Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan bagi memberi nilai tambah kepada kerajaan perpaduan. Beliau berkata, jika Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi boleh dibebaskan dari 47 kes yang dihadapi, ini bermakna bekas Presiden UMNO itu juga mempunyai harapan cerah untuk dibebaskan dari hukuman penjara dan kes lain yang dihadapi. Alang-alang menyeluk Pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang bebaskan Zahid, bebaskan saja Najib. Sekurang-kurangnya dia ada nilai tambah kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Bandingkan bosku dengan Zahid, Najib dengan Zahid, orang yang akan bagi nilai tambah untuk mengekang gelombang hijau adalah Najib. Apa yang Zahid boleh buat? Dia tiada nilai tambah. Kalau nak kitchen sink, semua benda dan bebaskan Najib, dia akan bawa lebih nilai kepada anda. Anda sudah kuburkan kebaikan Malaysia. Berikan pengampunan, katanya dalam program podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO, Syahril Sufian Hamdan pada Rabu. Sementara itu, Syahril Sufian turut bersetuju
dengan cadangan berkenaan dan pembebasan itu tidak mustahil dari segi real politik. Sudah tentu penyokong bosku akan kata akhirnya Zahid bebas. Tapi bagaimana dengan bosku? Saya tak rasa soalan itu boleh dikekang lagi. Berapa lama tempo masa sebelum perkara ini menyebabkan ketegangan dalam UMNO sehingga Zahid sendiri diserang oleh penyokong bosku, ujarnya. Najib kini yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah dalam kes rasuah membabitkan Rm42 juta dana SRC International Sendirian Berhad, bekas anak syarikat 1MDB. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PHBN, akan melakukan ataupun mengambil keputusan ataupun mengambil inisiatif untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menyelamatkan Barisan Nasional. Nah, menurut Khairi Jamaluddin, di mana Najib wajar dibebaskan untuk kuatkan gabungan PHBN. Seperti mana yang Zahid sudah dilepaskan juga, yaitu DNAE dilepaskan 47 pertuduhan. Dan menurut KJ tidak mustahil juga supaya Najib Razak juga dibebaskan untuk menyelamatkan BN ataupun menghentikan gelombang hijau. Nah, saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe, sebab subscribe itu percuma.